Mari kita berdoa. 请大家低头祷告。 Sentuh hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. 主啊，让你的爱再次触摸我们， Gugah jiwa kami dengan kebesaran-Mu. 用你的伟大，用你的大能，再次让我们的灵苏醒， Didiklah kami dengan kebenaran-Mu. 用你的话再次教导我们。 Murnikan kami dengan kesucian-Mu. 主啊，让我们得着你自己的洁净， Siapkan kami mendengar firman-Mu Tuhan. 让我们预备我们的心领受你的话。 Hanya di dalam nama Yesus. 奉靠耶稣圣名求， Amin. 阿门。 Selamat pagi, Shalom saudara-saudara. Shalom， Apa kabar? 大 Baik 家 ya. 好。 Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan ke-9, saudara. 感谢上帝，我们进入到9月份， Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal bersama. 再过不久，我们又要纪念耶稣的降生，圣诞节。 Waktu sekali lagi berjalan dengan cepat. 时间过得实在很快， Biarlah kita memiliki hati seperti pemazmur yang betul-betul menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. 让我们像诗篇的作者一样，我们懂得数算神的日子， Jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu, saudara, karena waktu terus berjalan. 不要再浪费我们的时间，因为时间像这时 Tapi 间 mari 就这样过去。 Mari kita kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 让我们做神要我们做的。 Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita firman, saudara, yang saya beri judul Ibadah Kita, Misi Tuhan. 今天我要以各位所讲的一个讲题，就是我们的崇拜，就是神的神的差传。 Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. 请大家一同翻开诗篇第22篇，我们中文的是22节到31节。 Mazmur 22 ayat 23 sampai 32, saya akan persilahkan Bapak penterjemah untuk membacakan langsung dalam bahasa Mandarin, sedangkan saudara yang berbahasa Indonesia mengikuti di dalam hati. 诗篇第22篇第22节，我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你。你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔都要荣耀他，以色列的后裔都要惧怕他，因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人富裕的时候，他就垂听。我在大会中赞美你的话，是从你而来的。我要在敬畏耶和华的人，而且面前还火的宴。谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远获作，地的四极都要想念耶和华，并且跪顺他。列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。地上一切丰沛的人必吃喝而敬拜，凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。他必有后裔侍奉他，主所行的事必传以后代。他们必来把他的公义传于将要生的名，原名这事是他所行的。 Saudara-saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan mengajak saudara menjawab benar atau salah. 我要开始我的讲道，是请各位先对我有一个回答。 Ada 3 pernyataan, saudara. Saya mau saudara pikirkan dalam waktu beberapa detik, kemudian jawab dalam hatimu apakah saudara setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan tersebut. 我有3个问题，弟兄姐妹们在心里要有一个答案，是对的，是不对的。 Pernyataan yang pertama, saudara, ibadah yang bersifat penginjilan hanyalah kebaktian kebangunan rohani dan semacamnya. 第一个问题就是说，我们在这个传福音的事项、传福音的这个崇拜，是不是
一个灵性的一个复兴或者同一类的这些东西， Benar atau salah? 是对的，是不对？ Sudah jawab? Kita lanjut ke dalam kalimat yang kedua, saudara. 我们第二个问题， Bila orang tidak percaya mengikuti ibadah hari Minggu, maka satu-satunya momen Tuhan menjamah hatinya adalah pada saat khotbah. 一个人当他是一个不信主的人，若是他参加一个聚会的话，那么是不是神的机会就是当他参加这个聚会，听这个讲道？ Setujukah saudara dengan pernyataan ini? 你同意这样的一个想法吗？ Jawab ya, dalam hati ya. 你心里要有一个答案。 Pernyataan yang ketiga. 第三个问题， Tujuan utama penginjilan atau misi adalah supaya kita diselamatkan dari dosa dan memperoleh kehidupan kekal. 这个传福音最主要的目的，财传最主要的目的，就是让那些在追踪活着的人得着一个释放，得着一个永生， Benar atau salah? 是对的还是不对？ Nggak usah pikir yang rumit-rumit, saudara. 你不必想得太复杂， Biarlah yang rumit-rumit saya yang pikirkan, saudara, ya. 复杂的事让我来想。 Oke, nah saudara-saudara, saya cuma mau tanya begini. Siapa di antara saudara yang menjawab minimal satu benar? 我要请问大家，在三个问题当中，其中你答对了一条。 Dari 3 pernyataan ini minimal ada 1 yang saudara setujui atau benar. 在三个问题当中，你所答对的其中有一条， Boleh angkat tangan nggak? 你可以举个手。 Yang jawab minimal 1 benar. 最 Angkat 底 tangan. 线都有一 Yang tinggi, 条 yang，tinggi. Saya ingin lihat. Angkat tinggi, angkat tinggi. Ya. 举高高的举手。 Oke, saudara jawabannya adalah ketiga-tiganya salah. 这个三个答案全部都不对。 Saya sengaja saudara memberikan ini supaya saudara penasaran ingin dengar khotbahnya, ya, karena khotbahnya akan memberikan jawaban-jawaban ini, saudara. 我本来就是让你们对我的讲道注意一下。 Nah, saudara-saudara, penyembahan atau ibadah dan penginjilan atau misi merupakan 2 topik yang besar, saudara. 崇拜还有传福音是两个不同的一个重要的一个题目。 Yang perlu dan patut kita sebagai orang percaya memahami keduanya. 我们身为一个基督徒，我们需要明白这个真理。 Nah, hari ini saudara, kita justru akan melihat hubungan antara ibadah dan misi. 我们今天要以各位所研究的一个问题，就是崇拜还有财传的关系。 Nah, saudara, kita perlu akui dengan jujur bahwa kita jarang memikirkan hubungan keduanya, betul nggak? 我们很少来想到这个其间的这个关系。 Apa sih hubungan antara ibadah hari Minggu dengan misi? 到底礼拜天的崇拜跟财传有什么关系？ Seingat saya, saudara, bahkan saya pribadi, seumur hidup tidak pernah mendengar pengkhotbah yang membahas hubungan keduanya sekaligus. 按照我自己的经验，我都没有听过有什么传道人提过这两个之间的关系。 Itu sebabnya, saudara, saya bersyukur gereja ini memberikan saya tema ini, saudara. 我感谢上帝，因为贵教会给我这样的一个题目。 Tema khotbah ini, saudara, menantang saya pribadi untuk menggumuli dan memikirkan secara serius hubungan antara ibadah dan misi. 那么这个题目引起我在这个两个关系之间很慎重的一个考虑。 Nah, saudara, hubungan antara ibadah dan misi tentu saja bisa dilihat dari 2 arah. 崇拜还有财传是从两个方面来想。 Pertama, saudara, apa makna ibadah terhadap misi? 到底崇拜的真谛对这个财传有什么意思？ Yang kedua, apa Ya, yang- makna misi terhadap ibadah? 那么第二个就是这个
财产的阵地对崇拜到底有什么关系？ Dua-duanya menarik untuk dibahas, saudara. 这两样值得我们来思考。 Tetapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan fokus pada yang pertama. 因为时间的问题，所以我着重在第一点。 Kita akan memikirkan bagaimana sesungguhnya ibadah hari Minggu itu menolong kita di dalam menjalani misi Tuhan. 就是礼拜天的一个崇拜，可以帮助我们来实行上帝赐给我们财产的使命。 Bagaimana ibadah hari Minggu itu memiliki makna yang boleh membantu kita menjangkau orang-orang yang belum percaya. 我们礼拜天的崇拜，帮助我们怎样去引导那些不相信的人来归向主。 Nah, saudaraku, berdasarkan nats yang baru kita baca, saya memetik ada 3 makna ibadah terhadap misi. 从我们刚才所读的那一段经文，我指出了3样的对这个财产的一个意思。 Ada berapa, saudara? Hah? Ada 3. 有3样， Nah, saudara, mari kita sama-sama lihat satu persatu, saudara. 让我们逐样来看。 Yang pertama, saudara, ibadah tidak lain tidak bukan adalah perwujudan dari misi itu sendiri. 我们崇拜就是一个财产的一个实现。 Ada di dalam ayat 23 sampai ke 27. 诗篇里面的， Saudara-saudara, kalau Anda mendengar kata penginjilan, maka apa yang langsung terbayang di kepala saudara? 若是你听到有关财产的事情，你的脑海里面想到什么事？ Saudara, saya menduga umumnya kita akan langsung berpikir tentang seseorang yang memberikan traktat. 可能我们马上就联想到一个把福音单张分给人的那个场面， Atau menjelaskan Injil secara verbal, secara lisan kepada orang yang belum percaya. 不然的话，就是说一个人将用话语、用言语来把这个福音传出去。 Atau saudara langsung terpikir tentang seorang misionaris yang mendedikasikan dirinya ke sebuah tempat terpencil. 可能你马上联想到一个宣教师到一个穷乡僻壤来传福音， Atau saudara langsung terbayang suatu KKR, penyelenggaraan sebuah kebaktian kebangunan rohani. 或者是你脑海里就想到有一个布道会在那里正在进行。 Nah, saudara, tentu saja, saudara, saya tidak keberatan, bahkan mendukung semua hal itu. 当然，我也很赞同这样的事情。 Oh, saya sangat menghargai saudara-saudara seiman yang memiliki keberanian luar biasa untuk memberitakan Injil, apapun resikonya. 我也十分的敬佩那些传福音不会冒许多的风险的人。 Namun izinkan saya, saudara, untuk mengajak saudara melihat makna misi secara umum. 但是我要与大家来思想这个财产的真谛是什么？ Bagi saya, saudara, misi adalah ketika kita menampilkan secara jelas siapa itu Tuhan dan apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. 财产的一个真谛，就是我们怎样把耶稣基督的形象来传给人。 Nah, kalau saudara menangkap definisi misi ini, saudara, maka sebetulnya penginjilan itu tidaklah terbatas pada hal-hal verbal. 所以这个传福音没有被限制在这个语言的范围里， Bukan sekadar orang yang membagikan traktat. 不是单单一个人在那里把单张传出去。 Dalam hal ini, saudara, saya percaya ibadah adalah perwujudan misi yang menampilkan siapa Tuhan yang sejati. 我相信这个我们的崇拜就是实现我们财传把耶稣基督传给人。 Di dalam ibadah kita menyaksikan siapa itu Tuhan, karakter-karakternya. 在这个我们崇拜的事上，我们知道谁是上帝，他的这个性格是什么。 Ibadah hari Minggu adalah sebuah pagelaran, sebuah parade, sebuah penampilan siapa itu Tuhan di hadapan manusia. 在崇拜当中，我们来实现，来把上帝的形象用各种的方法显现出来。 Kalau saudara ikuti ibadah ini, setengah ibadah pertama tadi saudara dengan baik, saudara bisa menangkap siapa itu Tuhan. 若是我们刚才开始的崇拜，我们就可以得到
这个谁是我们敬拜的对象。 Misalkan, tidak usah jauh-jauh, kita teliti lagu-lagu yang baru kita nyanyikan. 好像我们刚才所唱的那些诗歌， Ketika saudara bernyanyi, hormat diberi bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 当你唱荣耀颂的时候，将一切赞美归给三位一体上帝的时候， Kita sedang menyaksikan Allah yang maha besar, bukan? 我们在那里见证那伟大的上帝。 Kemudian ketika kita mengangkat suara kita, suci, suci, suci. 当我们唱诗赞美圣在、圣在、圣在， Kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha kudus. 我们正在面对一个圣洁伟大的上帝， Yang membenci dosa. 他不喜欢罪， Tetapi puji Tuhan tidak berhenti di situ. 但是没有停在那个地方。 Kita lanjut dengan pujian, ku hanya seorang berdosa. 我们再接下去唱到我们的上帝是爱我们罪人的上帝， Diselamatkan olehnya. 我们的罪蒙赦免， Oh, kita mengalami Tuhan yang maha kasih. 我们就经历过那慈爱的上帝， Saudara-saudara, itulah ibadah. 那就是一个崇拜。 Ibadah yang benar dan baik adalah ibadah yang menampilkan keseluruhan karakter Allah secara lengkap. 一个真正的崇拜，就是把上帝真正的形象显现出来。 Nah, saudara, sudut pandang ini bisa saudara pakai khususnya teman-teman di departemen ibadah untuk mengaudit ibadah kita. 这也帮助我们这个崇拜部的弟兄姐妹们，怎样把这个崇拜很完整的献出来。 Pertanyaannya sederhana, apakah ibadah GKA Gloria Satelit telah menampilkan Tuhan selengkap-lengkapnya? 是不是我们荣耀堂的崇拜，真正把上帝的形象在崇拜当中已经把它呈现出来？ Nah, saudara, sekali lagi ibadah merupakan presentasi dari Injil itu sendiri. 崇拜是把福音很具体的把它献出来。 Bahkan saya katakan bukan hanya lagu, saudara, tetapi semua aspek ibadah seharusnya mendorong kita untuk melihat siapa itu Tuhan. 不是单单在四个方面，但是所有崇拜的秩序，真正可以带给人一个知道上帝是一个整体的一个具体的形象。 Saya ajak saudara menafsirkan. 我要请大家一同来思想， Supaya mulai hari ini saudara menghargai tata letak ruang gerejamu. 你从今天开始注意到我们教会的位置。 Saudara, mimbar saudara yang begitu besar, apa maknanya? 我们台上有这么大的一个讲台，到底有什么目的？ Bukan sekedar supaya mengimbangi pengkhotbah yang raksasa seperti saya, saudara. 不是为了向我提个这么魁梧的人来做这个讲台。 Mimbar yang besar itu mengingatkan kita akan keteguhan dan kekokohan firman Tuhan. Amin. 这个大的一个讲台，就是在那里来描写上帝是伟大的，是坚固的。 Sebagaimana mimbar yang besar tidak mudah digeser, begitulah firman Tuhan tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan berubah. 这个讲台是这样的巩固，好像神的话，好像神自己一样。 Saudara lihat di depan saudara ada meja perjamuan dan Alkitab yang terbuka. 在我们台上，我们也看到了有一张桌子，有一本圣经在那里正在放开。 Ini menunjukkan sentral dari ibadah, yaitu firman dan sakramen. 这表示说，这个我们崇拜的一个中心，就是神的话语成为我们一个崇拜的重心。 Benda apa yang terbesar di dalam ruangan ini? 在这个会堂里头，到底什么东西是最大呢？ Coba lihat kiri kanan, sekeliling. Coba, Ini benda kayak- terbesar di ruangan ini apa? 这个第一个地方最大的东西是什么？ Salib. 是十字架。 Untuk menunjukkan bahwa ibadah kita itu berpusat dan hanya dimungkinkan oleh salib. 意思说，我们崇拜的中心就是十字架。 Mengapa mimbar ada bunganya? 为什么这个台上要有花？ Mengapa bukan pohon kaktus? 为什么不是那个 Pohon kaktus. 那个 Pohon yang banyak duri. 呀仙人掌？对，为什么不是仙人掌，反而是一朵花呢？ Saya melihat ada makna teologisnya, saudara. 我相信其中有这个
这个我们的意思。 bahwa hadirat Tuhan itu indah dan menyenangkan. Amin. 神的话是那么美，是那么令人喜欢的。 Bayangkan kalau tidak ada bunga, saudara langsung mempersepsi, oh hadirat Tuhan itu dingin, kaku. 若是没有花在这个地上，可能你感觉到神的话是那么的阴硬，是那么的没有一个慈爱在里头。 Sekali lagi saudara, semua aspek di dalam ibadah seharusnya menampilkan, menolong kita untuk mengerti, mengalami siapa Tuhan dan karya Tuhan atas kita. 让我们真正把上帝的恩典、上帝的荣耀，在我们的崇拜当中被显现出来。 Dan jauh yang lebih penting dari itu semua adalah sikap kita di dalam beribadah. 远比这些东西更重要的是，我们在崇拜当中的一个心态。 Saudara, bagaimana kita beribadah dalam hari Minggu itu menentukan atau menampilkan siapa Tuhan kepada orang yang tidak percaya. 我们礼拜天的一个崇拜，怎样是把上帝在那些不信主的人心中做一个证明？ Sikap kita saudara, sikap saya dan saudara satu persatu ketika beribadah adalah jendela buat orang lain melihat siapa itu Tuhan. 你我在崇拜当中成为别人来知道上帝的一个窗口。 Saya ajak saudara berimajinasi sedikit. 我想与各位大家一同来有一个联想。 Bayangkan saudara, pagi hari ini ada orang tidak percaya yang penasaran pingin tahu Tuhan orang Kristen seperti apa. 若是有一个人他不相信上帝，但是他很想知道到底相信上帝的人到底是怎么一回事。 Orang itu memilih gereja saudara dan dia duduk di belakang. 那么这个人今天坐在你最后排的一个地方， Saudara nggak tahu bahwa dia orang yang tidak percaya karena memang dia diam-diam duduk. 你不知道他不相信上帝，因为他在那里安静的坐在那个地方。 Nah, coba saudara tempatkan diri sebagai dia. 若是你是那个人的话， Waktu lonceng gereja dibunyikan, 当这个教会的钟声响起来的时候， masih sedikit orang yang ada di dalam ruang ibadah. 在这个聚会当中，人是那么的稀少。 15 menit setelah ibadah dimulai, baru orang pada datang alias banyak yang terlambat. 15分钟以后，才那么多的人进到这个礼堂里参加礼拜，因为很多人在那里玩倒了。 Kemudian dia nengok ke kiri, ada orang yang main BlackBerry. 他看见人在那里玩弄手机。 Dia lihat ke depan, ada orang yang ngobrol. Udah telat ngobrol lagi saudara. 他在前面的坐在前面的人看他在那里不断的讲话。 Dia nguping, ngobrolannya bukan ngobrolan tentang Tuhan, ngobrolannya, lu tahu nggak ada restoran bakmi enak yang baru? 他们在那里谈论的这个话题，不是在那里谈论上帝的道，那是说在什么地方有好吃的东西。 Dia nengok ke kanan, ada orang lain yang waktu semua nyanyi, dia diem aja, buka-buka warta gereja. 当大家在那里唱诗赞美上帝的时候，他没有唱诗，但是他在那里放开这个主的信息。 Yang lain juga nyanyinya nggak semangat, diem aja, kagak ada yang dengan sepenuh suara. 也看到那些唱诗的人有心无心的、没精打采的唱诗。 Semua orang pandangannya kosong, 每个人在那里眼光是那么的空虚， jiwanya masih ketinggalan di kamar tidur. 他的心可能还留在家里。 Saudara bayangkan, kalau saudara jadi orang itu, apa kesimpulan dia tentang Tuhan orang 你 Kristen? 可以想象到，若是你是那个人的话，你进到这样的一个场合里头，你心中存什么感想？ Dia akan mulai berpikir, ternyata Tuhan orang Kristen tidak besar. 是那个人可能心里在想，这个基督徒的上帝的是不是那么的伟大？ Ternyata Tuhan orang Kristen itu membosankan. 才知道这个基督徒的上帝是令人讨厌的。 Itu buktinya anak-anaknya. 这可以从他的孩子们、上帝的儿女们的表现可以看得出来。 Mereka yang menganggap diri orang Kristen, itu buktinya. 那些自称自己是基督徒，他们的见证是这个样子。 Bayangkan skenario sebaliknya. 你可以再想象到、联想到另外的一个场合。 Sebelum lonceng gereja dibunyikan, ruangan ini sudah penuh.
你可以想象到，当这个教会的钟声还没有响的时候，这个会堂坐满了人， Setiap orang yang duduk langsung berdoa saat teduh dengan khusyuk. 每一个进到会场的人就安静坐在那个地方祷告。 Waktu liturgos ngajak nyanyi, semua nyanyi dengan semangat. 当唱诗开始唱诗的时候，大家用那么精神的声音来唱诗， Tidak ada satupun yang diam. 没有一个人没有不唱诗的， Tidak ada satupun yang buka BlackBerry. 没有人在那里玩弄他的手机， Tidak ada satupun yang buka warta gereja. 没有人在那里翻开主的信息， Pandangannya penuh dengan sesuatu. 他的眼光就是专注在一个方向， Ekspresinya menyatakan Tuhan itu hidup. 他面上的表情是表现上帝是活的。 Ruangan ini bergetar dengan suara saudara. 这个地方被他们的歌声所震动。 Saya percaya orang tersebut akan berpikir, wow, ada sesuatu dengan Tuhannya orang Kristen. Betul nggak, saudara? 我相信那个人在这样的一个场合当中，他就感觉到上帝的伟大，他的子女们的那么热诚。 Saudara, itu sebabnya saya percaya walaupun ibadah hari Minggu tujuannya bukan untuk penginjilan, 我知道，虽然我们礼拜天的崇拜最终的目的不是为了传福音， tetapi ibadah hari Minggu memiliki karakteristik penginjilan. 但是我深信这个礼拜天的崇拜有它的一个特别的一个性格，就是传福音。 Itu sebabnya pernyataan yang di awal, saudara, ibadah yang berkarakteristik atau bersifat penginjilan hanyalah KKR, itu salah. Ibadah hari Minggu pun bersifat penginjilan. 所以礼拜天的崇拜也是带着一个传福音的性格，不是刚才我们所想象的只有开布道会才是传福音。 Karena bagaimana engkau beribadah pada hari Minggu, itu dapat menarik orang, membuat orang tertarik kepada Tuhan. 你礼拜天怎样参加崇拜，就可以吸引人参加进到教会里。 Yang kedua, saudara, 第二样， ibadah sebagai tujuan misi. 我们的崇拜成为一个财产的一个目的， Itu pada ayat yang ke-28 sampai 30. 这是28节到30节。 Saudara-saudara, di dalam 3 ayat ini, saudara, kita menemukan suatu pemandangan yang sangat mengharukan. 我们在这节的经文里头，我们看到令人感动的一个场面。 Bahwa suatu kali kelak, seluruh orang di dunia, dari semua bangsa akan mengakui Tuhan adalah Tuhan yang sejati. 有一天，全世界所有的民族在那里要承认这个永生的上帝。 Saudara-saudara, bahkan di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa orang yang sombong sekalipun akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan kita. 第30节在那里也告诉我们，那些心中高傲的人也要在那里称颂上帝。 Siapa itu orang yang sombong? Mereka yang mengejek, menghina Tuhan kita selama hidupnya. 那到底是谁是那些骄傲的人？就是在他一生当中轻看上帝的人。 Suatu kali kelak, semua orang tidak ada terkecuali akan melihat Yesus sebagai Tuhan yang sejati. 有朝一日，所有世界上的人都在那里称赞，而且承认耶稣基督是伟大的真神。 Waktu hari Rabu kemarin, saudara, saya membawakan renungan di persekutuan pelayan ibadah. 礼拜三，这个传道在一个地方带领一个聚会。 Saya ingat, saudara, ada dekorasi waktu itu bendera-bendera bangsa-bangsa, betul ya? 那个时候有这个联合国所有这个国家的这个国旗， Sayangnya hari ini dicopot ya, mestinya jangan dicopot, soalnya hari ini masih bicara misi, saudara. 应该不会是把这个旗把它拉下来，因为今天我们还要提到这个传福音的事情。 Saudara, waktu saya lihat bendera-bendera tersebut, saudara, dalam hati saya mengamini, semua orang-orang dari bangsa-bangsa ini kelak akan menyembah Tuhan. 我看到这些联合国所有国家的国旗，我心中感到暗暗，因为所有的国家每一个人民就在那里称赞上帝。 Tapi ada satu bendera yang menurut saya kurang. 但是我认为有少了一个国旗， Harusnya ada. 应该这个国旗也有了。 Ingat gak bendera apa, saudara?
Menurut saudara bendera apa? 什么旗呢？ Saya membayangkan kalau kita tempel bendera itu indah banget. Karena kelak orang-orang dari yang bendera ini saudara akan menyembah Tuhan. 我相信，若是有这个国旗的话，就比较完整，因为那个国家的人，不相信上帝。 Bendera siapa? Indonesia? Bukan. 什么国家的国旗？ Kurang seru. 什么国家的国旗？ Saudara mau tahu pendapat saya? 你知道 Kurang satu bendera. 少了一个国旗， Bendera ISIS. 就是 ISIS 这个 Oh, saudara, Pembunuh saya percaya para teroris itu yang menggorok leher orang Kristen kelak akan melihat Yesus juru selamat Tuhan yang sejati. Amin. 让那些 ISIS 国家的人也在那里承认耶稣基督。 Mereka yang sombong itu menganiaya orang Kristen, suatu kali kelak mata mereka akan melihat Yesus. 那些虐待基督徒的那些人，有朝一日他要看到上帝的伟大。 Waktu mereka melihat Yesus, lutut mereka akan langsung lemes dan mereka akan berlutut dan mereka akan langsung gentar. Yesus, engkau adalah Tuhan. 当这些人虐待基督徒的那些恶人， Wow. 见到耶稣基督，他要心里战斗，空气战惊。 Saya rindu banget loh, benar-benar suatu kali kelak ISIS tahu batunya. Siapa Yesus itu? 我很盼望这个 ISIS 让他也知道耶稣基督到底是谁。 Sekarang mereka merajalela membunuh orang Kristen. Suatu kali kelak mereka akan tahu siapa yang mereka aniaya. Amin. 他们现在在那里为非作孽，他们各处的地方虐待基督徒，以后他们也要知道承认耶稣基督是上帝。 FPI juga. Amin. FPI juga, saudara. 还有印尼的 FAA， Nah, saudara-saudara, apa itu tujuan misi atau penginjilan? 我们这个传福音的目的，这个崇拜的目的是什么？ Saudara, kalau engkau menjawab bahwa tujuan utama misi adalah supaya setiap orang percaya Yesus, 若是你认为传福音、差传的目的就是让人可以成为基督徒， tujuan utamanya supaya kita memperoleh tiket masuk surga. 最终的一个目的就是人可以拿到进到天堂的门票。 Saya katakan dengan tegas, doktrin misimu itu egois. 我就说，你的这一种神学的理念是很自私的一个理念， Karena engkau mengira bahwa tujuan akhir dari misi itu adalah kepentingan manusia. 因为你认为这个财产的目的就是人的需要， Bukan sama sekali, saudara. 完全不是。 Tujuan misi adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal untuk selama-lamanya. 财产的一个最终目的就是让人敬拜永活的上帝。 Saudara, kita menginjili bukan hanya untuk mengkristenkan seseorang, 我们传福音不是单单使人成为一个基督徒， juga bukan untuk meng-GKA Gloria satelitkan seseorang, saudara. 也不是说让人成为一个我们荣耀堂的会友。 Tujuan misi adalah supaya kita menarik dia untuk bergabung dalam jajaran orang kudus yang menyembah Tuhan selama-lamanya. 我们传福音，把人拉过来，让他以敬拜上帝的一群人在那里敬拜上帝。 Tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita menyembah dia selama-lamanya. Seperti dalam kitab Wahyu. 上帝拯救我们的目的，让我们来敬拜他。 Maka misi juga harus sesuai dengan tujuan Allah. 所以财传应该要以上帝的财传的目的应该并行。 Saudara, kalau engkau sebagai gereja mengatakan bahwa tujuan penginjilan sekedar supaya orang jadi Kristen, 若是你认为财传的目的就是让人成为一个基督徒，就够了。 tidak heran saudara kalau kita begitu getol mempersiapkan KKR, setelah KKR kita tidak memuridkan orang. Betul nggak? Sering 所以 terjadi 我 ini. 们那么热心的准备布道会，布道会过了以后，什么也没有了。 Oh, waktu KKR banyak yang angkat tangan terima Yesus, lantas kita sebagai panitia berpikir, sudah berhasil. 当这个布道会的时候，许多人那来举手，他愿意相信耶稣基督。我们这个布道会的这个委员会感觉到心里已经十分的满足了。 Lalu kita lupa memuridkan mereka. 我们接下去就忘记
使他们成为神的门徒。 Jadi jangan heran waktu KKR banyak yang angkat tangan, tapi waktu kebaktian hari Minggu orangnya mukanya lama-lama semua, saudara. 所以也不感觉到稀奇，若是那些这个布道会，许多人在那里举手，就是那些已经相信上帝很久的人。 Yang ketiga, 第三样， ibadah sebagai daya dorong misi. 我们崇拜成为一个推动财产的一个力量。 Ini ada pada 2 ayat yang terakhir. 这是在最后的2节经文。 Saudara, kedua ayat yang terakhir ini saudara paling jelas memperlihatkan hubungan antara ibadah dan misi. 这是财产与崇拜之间最重要的一个关系。 Khususnya di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa mereka yang beribadah kepada Tuhan akan bercerita tentang Tuhan. 就是那些敬拜、崇拜上帝的人，应该是把福音传给人的一个人。 Saudara, saya percaya mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan giat di dalam misi atau penginjilan. 一个侍奉上帝的人，肯定他对传福音是那么热诚侍奉的一个人。 Setidaknya ada 3 cara ibadah atau Tuhan mendorong kita untuk mengerjakan misi. 最底线都有3样的事，催逼一个人来做财产的侍奉。 Yang pertama secara intelektual atau secara pikiran kita. 头一样就是我们的思想， Di dalam ibadah kita diingatkan akan siapa itu Tuhan. 在崇拜的时间当中，提醒我们到底上帝是谁。 Yang kedua secara emosional atau secara perasaan kita. 第二样就是我们的情绪，我们的感情， Kita disentuh oleh kebaikan, oleh kasih, oleh kemurahan Tuhan. 因为上帝的慈爱，上帝感动了我们， Kita menikmati hadirat Tuhan. 我们记得这一个日子是神的日子。 Dan apa yang kita nikmati ini, saudara, membuat kita ingin bercerita supaya orang lain pun bisa mengalami hal yang sama dengan kita. 我们所领受的，我们我们很渴望把这个事与别人分享。 Saudara, ini hukum psikologis. 这是一个心理学的一个理论。 Orang yang mengalami sesuatu yang indah, nikmat, hebat, keren, pasti ingin cerita sama orang lain. Betul? 一个人已经领受了一些他心中满足的事情，肯定他与别人分享。 Saudara, kemarin pagi saya sarapan di sebuah kafe di Sukomanunggal. 昨天早上我在苏格曼隆嘎的一个咖啡店，吃点东西。 Saudara, saya dapat informasi ini dari seorang teman dan kebetulan saya juga cek di internet, memang banyak yang muji, saudara. 我是一个朋友来介绍的，也在这个网络里头也知道许多人在那里